Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 dari kelas Penghayatan Etika dan Peradaban kumpulan C akan menerangkan tentang satu topik iaitu agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afnan bin Abdul Razak dari ISMP Pendidikan Jasmani dengan Kepujian, bernometri di 2009-209-1912. Baik, bagi bahagian pendahuluan, kumpulan kami telah menerima esei yang bertajuk Agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun. Agama bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan perintahnya. Dalam konteks ini, agama memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai panduan, pegangan hidup dan pembimbing ke arah kebaikan. Jadi, agama menjadi tolak ukur yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kehidupan seharian. Seterusnya, agama berperanan mendorong manusia untuk membina tamadun yang dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan sesuatu agama. Sebagai contoh, agama Islam memainkan peranan sebagai pembentukan pertembungan tamadun Islam kerana membentuk ciri rohani, intelektual, akhlak, budaya dan peradaban yang tersendiri. Terdapat 5 elemen penting yang terdapat dalam tajuk agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun. Yang pertama, mewujudkan semangat perpaduan dan keharmonian antara kaum. Yang kedua, menangani isu-isu sensitif antara kaum secara terkawal dan berhikmah. Yang ketiga, agama asas pembentukan jati diri. Yang keempat, dapat memperhalusi etika peradaban. Dan yang kelima, agama asas pembentukan nilai moral. Saya, Nurul Syazwani binti Abdul Aziz, memegang kad metrik bernombor D2001095707. Antara kepentingan agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun ialah dapat mewujudkan semangat perpaduan dan keharmonian antara kaum. Seperti yang kita ketahui, aspek perpaduan adalah faktor utama kepada keamanan dan kesejahteraan sesebuah negara. Keharmonian juga adalah satu manifestasi dalam membentuk perpaduan yang membawa maksud aman, tentram, bahagia dan tenang. Oleh kerana sifat kesejagatan pengaruh agama membentuk nilai dalam masyarakat, maka kajian mengenai masyarakat tidak akan lengkap tanpa melihat agama sebagai antara faktor yang mempengaruhi pembentukan nilai masyarakat dalam sesebuah negara. Oleh kerana sebahagian besar penduduk negara ini beragama Islam, sudah tentulah nilai agama Islam yang sangat mementingkan keharmonian memainkan peranan dalam sejarah dan membentuk masyarakat Malaysia yang bersatu padu pada hari ini. Agama Islam juga mengajar umatnya agar menghormati sesama manusia meskipun anutan agama mereka berbeza-beza dan sangat mengelak perkara-perkara yang boleh membawa kepada berlakunya permusuhan. Bukan sahaja agama Islam, malahan semua agama juga menyeru kepada kebaikan dan kerukunan dalam perhubungan sesama manusia. Oleh hal yang demikian, semua rakyat Malaysia sememangnya tidak menghiraukan dan hormat terhadap agama yang dianuti oleh seseorang, kerana setiap agama telah mengajarkan perkara yang baik kepada penganutnya. Elemen agama sememangnya memainkan peranan penting bagi membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Semua agama amat menitik beratkan toleransi, persaudaraan
dan nilai moral yang tinggi dalam kehidupan seharian. Tidak dinafikan bahawa fungsi agama dapat menyatukan perbezaan bangsa dan turut meningkatkan semangat nasionalisme terhadap tanah air. Hai, nama saya Nurul Syafani binti Sarifuddin, nombor matriks di 2020-1092409. Okey, seterusnya, menangani isu-isu sensitif antara kaum secara terkawal dan berhikmah. Setiap kaum akan memperjuangkan agenda dan kepentingan kaum sendiri kerana Malaysia mempunyai penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Rakyat di Malaysia terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India dan pelbagai etnik lain yang mempunyai identiti tersendiri dengan menggunakan konsep satu Malaysia yang berasaskan prinsip rakyat dahulukan, pencapaian diutamakan yang melambangkan hubungan harmoni dan kerjasama kaum. Mewujudkan sistem persekolahan di Malaysia sebagai sekolah yang berwawasan adalah salah satu cara bagi menangani isu-isu sensitif antara kaum, kerana ia dapat mendidik masyarakat muda agar tidak iri hati dengan hak-hak istimewa orang Melayu ataupun hak-hak istimewa yang terdapat pada kaum lain. Contohnya, isu kedudukan Islam sebagai agama rasmi di Malaysia yang tidak terdapat pada kaum lain. Hal ini akan menjadikan kemerosotan ekonomi kerana persaingan secara tidak sihat. Maka dengan itu, adalah lebih baik untuk menjaga keharmonian sesama kaum bagi memperkukuhkan lagi kedaulatan negara. Media massa juga haruslah memainkan peranan yang penting kepada orang ramai kerana media massa ini merupakan medium perantaraan kepada orang ramai dengan cara menaikkan iklan-iklan mengenai budaya hidup kaum-kaum di Malaysia agar dapat memupuk semangat perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat agar tidak wujud sifat resisi dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azri Yazmin bin Kamaruzaman yang memegang nombor matrik di 2019-2091-915. Seterusnya, agama asas pembentukan jati diri. Okey, dalam konteks agama sebagai teras kepada pembinaan bangsa yang bertamadun, tamadun tersebut perlulah mempunyai agama dan agama itu menjurus kepada pembentukan jati diri. Okey, dalam konteks ini, perkataan jati diri ini diambil daripada dua kalimah iaitu jati dan diri. Jati bermaksud asli, murni, tulen dan tidak bercampur, manakala perkataan diri pula ialah seorang atau empunya adat. Okey. Setelah dua kalimah ini digabungkan sebagai jati diri, maka ia membawa maksud sifat atau ciri yang unik sama ada dari segi adat, bahasa, budaya dan agama yang boleh menjadi teras kepada kepribadian seseorang individu atau sesuatu bangsa. Baiklah, pembentukan sifat-sifat serta watak seseorang individu atau sesuatu bangsa itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya ialah faktor alam, faktor persekitaran, faktor pengalaman sejarah dan kepercayaan. Walau bagaimanapun, faktor yang paling utama dan dominan ialah faktor kepercayaan atau agama. Agama ini memberi manusia pandangan sarwa yang jelas dan menyeluruh tentang diri, pencipta dan alam serta kedudukan dan peranannya dalam alam semesta ini. Bagi bangsa Melayu, Islam kekal teguh sebagai jati diri mereka yang merupakan intisari kepada penentu alam pemikiran Melayu. Konsep kesejahteraan Islam yang membawa kepada konsep ketuhanan, etika dan moral serta sosial yang sama sehingga apa sahaja yang diwarisi dari sudut sistem agama akan segera dapat penyesuaian dalam agama kecuali prinsip yang menjadi rukun. Uniknya, apabila disebut Islam di Malaysia, ia amat sinonim dengan bangsa Melayu. Islam telah mendominasi adat dan kebudayaan tamadun Melayu yang diwarisi dari zaman ke zaman hingga ke hari ini. Sehubungan dengan itu, orang Melayu dilihat sebagai berjati diri bukan kerana keteguhannya berpegang kepada nilai budaya dan adat bangsanya semata-mata, tetapi kerana keteguhannya berpegang dengan nilai-nilai agama Islam
yang sebenar, yang tidak bercampur dengan sebarang bentuk fahaman atau pegangan dan amalan yang salah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan siswi dan sekalian. Saya Nur Intan Tasha binti Kamudin, berkena membaca di 20201095709. Okey, selepas ini saya akan membentangkan tentang isi keempat, iaitu dapat memperhalusi etika dan peradaban. Okey, apa itu peradaban? Peradaban itu adalah keadaan atau setertingkan suatu perkara yang dikaitkan dengan rohani dan jasmani bagi suatu bangsa. Manakala etika itu merujuk pada prinsip moral atau akhlak yang ada dan dipegang oleh suatu individu atau sebuah masyarakat. Maka dengan itu, etika ini boleh merujuk pada perspektif Islam pula. Etika ini merujuk kepada prinsip yang dipegang oleh seseorang mengenai prinsip amanah, kesesamaan dan keadilan. Maka perkara ini dan pernyataan ini boleh dikukuhkan dengan ayat Al-Quran daripada surah At-Taubah ayat 119 yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar atau jujur. Okey, jujur ini bermaksud bahawa kita sebagai rakyat Malaysia haruslah jujur dalam melakukan satu perkara agar kehidupan harmoni dapat dirasai bersama dan dapat menjalankan etika dan peradaban ini pada masa akan datang dan digunakan oleh sebuah bangsa di Malaysia. Okey, sekian daripada saya, Natasha Kamudin. Bye-bye. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijalankan oleh rakan saya. Baik, kita lanjut kepada isi yang kelima, iaitu agama asas pembentukan nilai moral. Dari aspek ekonomi, kepercayaan agama Kristian mengharapkan penganutnya melabur dan menunjukkan inisiatif perniagaan. Dalam konteks ini, hal ini terjadi disebabkan mereka berpegang kepada etika Protestan, iaitu penganut Protestan dapat menyumbangkan kemakmuran dalam sektor ekonomi dan industri moden di England serta Eropah Barat. Seterusnya, dalam sudut perpaduan, nilai-nilai Islam dianggap bersifat universal, iaitu tidak hanya mengatur kehidupan umat Islam sahaja, tetapi seluruh umat di dunia. Dalam konteks ini, masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan agama serta menjalani kehidupan yang berbeza. Pengamalan nilai-nilai yang dapat diterima oleh semua rakyat menjadi asas penting dalam usaha membentuk perpaduan. Dan yang terakhir, dari aspek pendidikan, menurut agama Hindu, pendidikan adalah perkara utama dan penting dalam kehidupan. Jadi kita dapat lihat dalam konteks ini, pengetahuanlah yang akan dihormati dalam sesebuah pemerintahan, bukan kekayaan semata-mata. Jadi, kita dapat lihat bahawa pendidikan memegang kunci utama dalam kehidupan. Hai, Assalamualaikum, bertemu kembali. Saya Nur Intan Tasha binti Kamudin dan terima kasih kepada pembentang sebelum ini. Saya akan membentangkan tentang penutup. Kesebenarnya kita sebagai rakyat Malaysia haruslah bekerjasama dan bersatu hati dalam membina satu benua yang sama, iaitu Malaysia, agar keharmonian dapat dirasai bersama. Selain itu, kita juga perlu mengamalkan sikap saling hormat menghormati antara satu sama lain, terutama daripada aspek keagamaan, kerana keagamaan atau aspek keagamaan ini merupakan salah satu isu yang sensitif sekiranya kita sebagai Malaysia memperbaikkan isu tersebut. Sekiranya ada salah satu agama, ada satu rakyat Malaysia atau masyarakat membaikkan salah satu agama yang terdapat di Malaysia ini, akan mendatangkan perkara yang negatif dan mungkin akan berlaku isu perkauman dan seterusnya. Jadi kita sebagai Malaysia tidak mahu berlakunya perlawanan pertumpahan darah seperti 16 September 1963 yang mana berlakunya isu perkauman di antara orang Melayu, Cina. Okey, dan akhir sekali adalah etika dan peradaban yang mana sekiranya seorang mempunyai sikap etika dan peradaban, apa? Kau mesti tahu apa itu etika dan peradaban. Etika itulah adab. Peradaban itu adalah dari segi jasmani dan rohani. Jadi kau kata itu rohani. Rohani mesti dia lebih khusus kepada keagamaan. Yang mana kalau kita mempunyai nilai-nilai murni dalam diri kita akan dipermulakan oleh Sang Pencipta. Itu sahaja daripada saya, Natasha Kamudin daripada kumpulan 3. Bye-bye. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami.
Terima kasih.